اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca kan? Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Kat mana? Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin salasa wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin wa kabbarallahu salasan wa salasin summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ila qawlihi qadirun ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahari. Artinya, barang siapa mengucap tasbih subhanallah mengiringi tiap-tiap semayang 33 kali dan memuji ia akan Allah, berkata ya alhamdulillah 33 kali, dan membesarkan ia akan Allah, berkata Allahu akbar 33 kali, kemudian berkata ia kerana mencukupkan 100 akan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga sampai kepada qadir, nescaya diampuni baginya segala kesalahannya sekalipun ada ia seperti buih di laut. Menceritakan di hadis ini, yang ini riwayat oleh Imam Muslim. Kita masih lagi sunat selepas daripada semayang. Maksudnya lepas daripada salam disunatkan bagi kita berzikir, yakni zikir lisan. Zikir lepas semayang, zikir lisan. Ada kalanya zikir itu zikir qalbu, zikir hati. Maknanya hati ingat kepada Allah. Adapun hak lepas semayang, zikir dengan lidah. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, sebut di mulut. Itu panggil zikir lepas semayang. Astaghfirullahalazim. Dan di antara zikir-zikir maksur, yakni lepas semayang hak terbaik sekali, ialah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Zikir ni tak mesti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kena faham baik. Zikir ada kalanya zikir sahabat. Zikir tu sahabat baca, Nabi tak baca. Ada zikir daripada ulama', ada zikir daripada salafus salih, ada zikir orang-orang tok guru buat zikir tu beri pada anak murid, semua molek belaka. Kita pegang gitu, semua tu molek belaka lah. Cuma yang paling molek hak Rasulullah, dipanggil maksur. Hak dari Nabi, hak tu terbaik. Doa gitu kok, doa daripada Nabi ada, doa dalam hadis. Doa Nabi ni dia kena kata gini, Nabi berdoa begini, tu baru doa Nabi. Aku dengar satu hari Nabi membaca doa ini, tu baru doa Rasulullah. Tapi kalau berdoa Abu Bakar, tu doa sahabat. Ada kala doa tu salafus salih. Salafus salih ni maknanya ulama ataupun orang-orang hak dulu kala. Ada doa orang awam, dia bukan ulama tapi dia tulis doa. Doa tu baik, semua baik belaka. Cuma yang terbaik mesti hak Nabi.
Dia gitulah hak terbaik Nabi. Kalau pakaian terbaik hak Rasulullah. Nah, doa terbaik hak Rasulullah. Orang lain ni dia salah faham bila sebut zikir hak Nabi boleh baca, orang lain dah boleh. Sesat. Kalau hak orang lain bid'ah. Ni karuk ni. Ustaz karuk dia panggil. Kerana ulama-ulama dak sebut gitu. Hak ulama besar-besar kata doa atau zikir terbaik hak Nabi. Hak orang lain selama mana doa dan zikir itu tidak terpesong, baik belaka, berpahala belaka. Kita zikir, kita reka sendiri. Umpamanya lepas pada semayang kita baca zikir kita, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tak ada hadis suruh baca gitu. Sampai beratus-ratus kali lepas semayang subuh dia pergi baca gitu. Pokoknya boleh pahala juga. Faham? Kerana perkataan dia adalah baik. Cuma yang terbaik hak ada hadis hak Nabi baca. Faham? Jadi 33 kali Nabi sebut bilangan. Salasan wa salasin. Dia ada kalanya tak sebut bilangan. Ada kalanya Nabi sebut jumlah bilangan tu lah. Kalau hak sebut nombor, sebut bilangan, maka kita tak mencapai fadilatnya melainkan dengan cukup bilangan. Contoh zikir hak kita dengar tadi. Jelas dalam hadis Nabi kata man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa salasina. Siapa yang membaca selepas daripada tiap-tiap habis sembahyang akan 33 kali subhanallah. Nabi sebut nombor tak situ. Bila sebut nombor maka kena cukup. Kita buat 30 kali tak mencapai fadilat dia. Pasal sebut nombor. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar juga 33 kali, bukan 34. Tengah-tengah tu imam dia 34. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis 33. Hak ke 33 dah dulu nu 33. Jadi apa? 9. Dalam hadis ni kata mencukupkan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita hak 100 tu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Situ tidak afdal. Dah mana dosa tak? Tak dosa khabar dah ni kan. Tiap-tiap zikir yang tidak salah boleh baca. Cuma hak afdal hak dalam hadis sebut. Hak ke-100 bukan Allahu akbar kabira. Hak ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak tu yang ke-100. Nampak? Dan lepas tu kita nak capur boleh tak? Nak capur pun boleh. Nak buat suku-suku pun boleh. Suku-suku ke mana? Allahu Akbar dulu 33 kali biar selesai. Subhanallah dulu. Pasal Alhamdulillah dulu 33 kali baru biar habis. Dan akhir kali Allahu Akbar 33 kali. Suku. Faham tak? 33. Hak tu yang paling afdal. Kerana Nabi sebut se. Faham? Tengah tu imam atau orang dia capur. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Faham lagi? Dia capur gitu. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Boleh ke tak? Ulama jawab. Ustaz jangan masuk capur. Faham? Ulama besar jawab. Harus. Harus. Benda mana harus? Boleh. Ada apa-apa? Sabarlah. Nampak boleh. Jadi nak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak? Dapat 33 baru soal tu. Boleh juga capur subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Faham? Dengan syarat hendaklah disebut akan huruf-hurufnya. Zikir ni sunat. Kalau tidak betul tak boleh pahala. Mayang sah tak? Sah dah. Faham?
dia bukan rukun semayang, bukan syarat sah semayang. Hak semayang selesai dah. Tapi kalau sunat sekalipun, tujuan kita nak pahala ke nak piti? Nak pahala dah, kalau tak sebut betul boleh tak pahala? Ha? Habis tiga bertiga. Alhamdulillah tiga bertiga. Nampak tak sebut dengan betul. Tu sebutan yang bid'ah. Nabi sebut gitu. Dah ni kabar ni. Betul Nabi sebut. Faham? Dalam hadis lain, sami'tu Rasulullah yaqulu subhanallah. Aku dengar Nabi kata subhanallah. Bukan alhamdulillah tak ada. Jadi kalau gitu beribu kali pun tak ada pahala. Nah. Banyak mana baca subhanallah sejuta kali. Ni nak pergi di mana? Kereta api tanah Melayu. KTN. Kena tipu di setan. Setan dia tengok malam dia kita nak zikir, kata celaka sungguh. Dia semayang, nanti semayang aja. Aku tak boleh nak asuk dah, ni semayang juga nak zikir pula. Aku kacau zikir pula. Nak tak boleh kacau dah bab mayang, kacau bab zikir pula. Faham? Dia suruh laju sampai dak butir. Jadi tak ada pahala. Nak itu orang zikir tak ada pahala. Alhamdulillah. Nabi sebut molek ulama sebut molek alhamdulillah. Tak apa, laju tak apa. Asal betul. Dah slow boleh kan? Alhamdulillah boleh tak? Dah laju boleh. Janji betul. Alhamdulillah. Betul lagi. Alhamdulillah. Ambil ke hal puk tak muka. Jadi kalau kita sebut banyak tak betul, tak ada guna skepeng. Baik sebut sutil tapi betul. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau kama qala. Siapa sebut sebutir subhanallah, penuh timbangan pahala di hari kiamat. Siapa sebut dua pula alhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah, maka dua kali penuh timbangan. Jadi kalau nak laju biar betul. Nampak? Bukan kata laju tu salah, biar betul. Laju sampai dah nak sebut huruf, maka tidak jadi zikir. Bukan Nabi kata gitu. Rosak dah. Nak sebut betul, biar pandailah. Bukan pandai maknanya jadi qari tak. Belajar biar betul. Sedap nombor 2. Betul. Budak-budak muda belajar berzikir. Dia nak belajar ke mana? Kena hidup di Bukit Bintang. Dah payah. Kena pergi di mana? India. Bukit Lu Benang. Tak payah. Duduk belakang Tok Imam. Dah kita tak pandai berzikir. Pas semayang. Duduk belakang Tok Imam. Pas Tok Imam salam, Tok Imam wirid kan? Dengar molek. Sebut kau belajar. 2-3 bulan pasal. Betul lah. Tak payah beli buku pun. Nak beli buku, kau mujur. Tengok malam-malam. Duduk belakang Tok Imam je. Subhanallah. Jangan gaduh nak lari. Ni Assalamualaikum warahmatullahi. Start motor. Masa mana salang, start dah motor. Jadi pakai mampu dak reti zikir. Di kamar-kamar kita mak lepik pun pandai juga zikir pas mayang, dak bodoh sangat. Ni dak bodoh letak benda zikir pas mayang, dak reti doa masuk jambang, dak reti doa makan kedarah, dak reti. Ni kamar sepandai hidup terus. Maka sebutlah dengan betul walaupun sedikit dikira di sisi Allah. Bila dikira di sisi Allah kerana betul, maka fayujazikum bih, kata ulama. Allah pasti akan membalas pahalanya kepada kamu sekalian yaumal kiamah, pada hari kiamat. Bila Allah balas dengan pahala, tak ada harga murah. Faham? Hak dunia dia ada barang mahal, ada barang murah. Ada hak cak naga, cak ayam. Kalau gaji hak cak ayam, pasar malang, pria gaji sering. Ambil 10 ya dah.
Tak boleh kurang. Ambil 7 lah. 5 riyal tak boleh. Tambah sama hari 5,5. Gaji 5 riyal setengah. Nampak? Panjang ni papang sekerat hari. Kat tula. Nah, dak apa serta papang sekerat hari, dak putus hari. Pasal apa? Cak ayang. Nah. Kalau gaji mahal cak dia. Cak naga lah. Nampak? Kalau Terengganu dia dalam 250 se. Kalau kita pergi Kuala Lumpur ada satu kedai hardware tu 600 gaji. Nampak? Bukan ada cak naga. Dragon Wang. 600, 580 gaji saja. Pahak main 450 mata pahak. Mata pahak dia 450 cap dia tau. Letak di kayu cengar seru jadi macam ke? Kayu cengar. Seru kayu cengar. Cengar. Beli pasar malam pahak 3 riyal. Okey itu kayu kapur berkelebeknya pahak kelapung dia ada barang mahal, ada barang murah. Pahala ada murah. Khabar kan orang yang paling murah sekali diberi pahala dapat ganjaran sebuah istana daripada mahligai yang sangat besar di dalam syurga. Dalam hadis kata dia yang paling sikit pahala dalam hak masuk syurga. Bila dia dapat istana tu, dia berasa dia yang paling banyak pahala. Pasal terlampau molek. Faham tak lagi? Jadi pahala tak ada barang murah. Pitu daripada pitu istana. Atas syurga tak ada rumah. Dia yang ada istana kemah. Kemah bukan kemah sekaut, ngakap kan. Kemah raja. Rumah tak ada. Kalau kata duduk rumah kat mana rumah kat tu. Kalau kata banglo, boleh ada rumah itu. Pas pada banglo boleh. Villa dia panggil. Tak, apartmen mewah. Lepas tu istana. Istana akan diberi pada orang yang paling sikit dalam ramai-ramai syurga. Dia paling sikit pahala diberi sebuah istana. Diceritakan pitu daripada Dah hilang lah tu pitu Dia tak tokai seorang malam-malam. Atas dunia tak usah kata pitu Excel temaga tak ada. Dengan pitu-pitu tak ada. Excel temaga. Jual kilo temaga apa sekilo ni? 20 dia tak mau. Sahih. 20. Saya curi temaga dia tak apa. Bukan itu tau. Eselnya bahan orang dah. Pasal apa? Pasal orang tak ada piti. Tak ada piti, dia ikut syaitan. Ambil cara zalim harta orang. Ada pun dalam syurga ada tak orang miskin? Tak ada. Nampak? Sebab tu kita nak jenengah nak khabar. Sultan ditangkap kerana mencuri buah rambutan. Tak ada. Pasal dia kenyang dah, dia kaya dah. Dah kalau pitu istana daripada takkan dinding plywood. Maka dinding daripada mutiara. Atap daripada zabarjat sejenis permata. Latar daripada zamrud. Tepat katok pintu bunyi lekung nak panggil orang dalam tu batu delima. Orang paling sikit sekali pahala. Dah kalau kita kata subhanallah suti tamlaul mizan, penuh timbangan, kaya lagi lah dalam syurga. Yang paling miskin dapat istana, lepas tu tanah seluas Yaman, siapa? Syria, kat perang ni. Wah, dia orang yang paling sikit. Rumah besar, comel dah, istana. Kalau tak ada benda, tak lengkap. Tak ada orang puang. Waktu berlalu pun naik kereta Honda Accord kali pun. Kalau sebatang kara, tak bining, tak guna skipeng. Faham tak? Honda kat je. Lampu kan ikat ngetah lampu depan.
tapi gendong bini. Nampak? Itu baru kelah. Tak ada tokat sandal di batang pisang betul. Tapi bini ada. Pang kelepung tembok. Asak hitam tu bik. Dah tahu lah kali isi minyak lenda 2002. Kali start menembok. Tapi bini ada comel cotek duduk belakang. Kelah. Non daiko 130,000 sutik. Tapi seorang rugi mari cara bodoh. Tak rugi tak kening. Maka dia diberi oleh Allah untuk melengkapkan keindahan istananya dengan 70 orang bidadari yang perawang. Yang cantik menawan. Lepas tu ada orang yang berzikir siapa tak tidur pun. Bangun pukul 12 tu zikir sama subhanallah 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 subhanallah. Rumah sebelah bola Juventus lawan La Coruña di Portivo. Rumah depan Karuk Komedia. Abuse. Rumah tu imam belakang wrestling. China. Rumah dia seorang subhanallah subhanallah subhanallah. Tengok tak? Dia cari kelebihan dengan zikir. Maka dia masuk syurga dengan zikir. Ada orang masuk syurga dengan syahid. Ada orang masuk syurga pasal jadi tok imam. Orang ni jadi tok bila. Maka sebutlah biar betul subhanallah subhanallah subhanallah. Laju tak apa? Subhanallah 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 subhanallah. Butir lagi. Jangan jeng subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Maka kata orang tahlil sebut molek la ilaha illallah. Sutil tak apa dah. Pada banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa benda? La ni sabung. 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 Nampak tiada sabung melainkan Allah, tiada sabung melainkan Allah. Lagu mana pula gitu. Sebut molek lah. Dia dalam zikir tak ada amiah. Cakap biasa tak apa. Cakap bahasa Arab cakap biasa kan. Ada apa nak cakap amiah, cakap ulu pun. Zikir tak boleh. Dia ikut tajwid dia. Biar molek. Biar fusaha. Kalau orang cakap biasa tak apa, nak tanya orang, nak pergi pasar, nak pergi jalan, nak beli barang bahasa Arab tak apa. Boleh nak pelak mana pun tak apa, asal orang faham. Dia tak boleh pelak dah lambat ni. Orang Arab, bahasa Arab dia nak beli. Dia nak beli satu barang, dia nak kata berapa harga ni. Kita kata ni. Kata ni. Ni berapa satu? Siapa tahu? Berapa? Katakan ni. Katakan ni. Saya. Sing. Tahu. Maga. Tahu. Tahu kat Agak tak ada seorang kau harap. Kam rial. Kam tu berapa? Rial tu ringgit lah. Kam tu berapa? Kam haza. Tu bahasa fusahah, bahasa fasih. Bahasa KL lah orang panggil kalau Arab KL. Arab KL. Kam haza. Kalau Arab ulu pun ikam de. Ni lain sikit. Ada apa tu cakap biasa, zikir dah lewat gitu. Zikir pun molek Mu orang Bangladesh pun subhanallah, mu orang India pun subhanallah, mu Mesir pun subhanallah, mu orang Malaysia pun subhanallah. Sebut molek. Minyak benda beratus-ratus. Bang si minyak saja, pahala tak ada. Biar ada pahala lah. Bila hasil pahala baru boleh kita sedekah pahala kepada yang telah mati. Siapa? Biiznillah, dengan izin Allah. Ni orang atik-atik tak. Dok berjuruh harus. Nak tahlil tak bergegar rasuk-rasuk. Nak ala nama. Kalau tu imam pun jahat kau amalan paham bodoh lu atik.
La ilaha illallah. Wah, ni slow kan? Tengok tak? Pau bodoh. Roti bodoh ah. Tak ada iti ke pau bodoh panggil tau. Licah air. Malang si minyak kan ni tali. Oh. La ilaha illallah. Illallah. Faham tak? Ni ngaruk dah. Biar sama ya malang apa-apa pun. Nah, apa dipengaruhi oleh makanan pula. Tak imam kata imam pula getang pula lain. Jadi kalau jangan laju tak tahu ke benda, tak putih, tak ada pahala. Bila tak ada pahala nak hadiah. Sia-sia tuan tu makan je. Tu jangan makan tu tunjuk baca Quran, pakat-pakat hadiah pahala. Nak, ngabang ali baca. Tapi kalau ramai-ramai tali tu disebut sutil la ilaha illallah dengan betul, ada pahala tak? Ada. Bila hadiah bermanfaat. Nak. So imam kena tukar sekali. Malam ni kita tak mau baca banyak-banyak. Tak ada Fatihah, tak payah baca kulhu, tak ada ayat kursi. Kita hadiah la ilaha illallah sutil ke si mati. Sebut molek 1 2 3. La ilaha illallah. Amin. Tak? Ya Allah ya Tuhanku, kami hadiahkanlah bacaan tahlil kami tadi kepada arwah. Nampak JKK gini. Dah. Baru bermanfaat, betul tak? Tuan Muh tu dah guana kat dia. Rasa cakap anyok, tombok ni kan. Waktu beli nasi minyak. Dah banyak dak juruh. Kalau banyak betul apa? Banyak dak juruh harga. Dan adalah Rasulullah SAW bila berpaling daripada sembahyang niscaya minta ampun ia akan Allah Ta'ala 3 kali berkata astagfirullah, 3 kali dan berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Menceritakan dia hadis oleh Muslim juga. Jadi di antaranya hak Nabi baca istighfar. Istighfar maknanya meminta keampunan daripada Allah. Meminta keampunan daripada Allah. Istighfar daripada 3 huruf asalnya ghafara, ghafrun. Faham? Mana keampunan, ghafara memohon ampun, istighfar, istif'al maknanya perbuatan meminta iaitu keampunan dari segala salah silap dengan Allah Taala. Batu kalau duduk-duduk saja istighfar. Faham? Inilah doa yang paling tinggi nilainya. Kita tak minta syurga, kita banyak istighfar, Tuhan ampun tak kita? Sebab kita banyak istighfar tak? Bila Tuhan ampun, Tuhan beri tak syurga? Itu kelebihan dia. Kita tak minta pun bidadari, kita istighfar, minta ampun, Tuhan berikan ampunan kita, maka dapat tak bidadari? Dapat. Tak ada lah orang diri dengar lah syurga. Apa dengar? Bini saja ada, janji itu ada bidadari. Tak bini saja, mek uruk je ada. Nampak tak? Tak sting. Kata apa itu orang pasal kita istighfar saja, tak minta doa bidadari. Jawabnya ulama, siapa yang meminta keampunan daripada Allah, sebenarnya dia telah meminta segala nikmat di dalam syurga. Siapa yang meminta keampunan daripada Allah, dia telah meminta keringanan di alam barzah. Siapa yang minta ampun kepada Allah, maka dia minta senang di padang mahsyar. Walaupun dia tak kata aku nak senang, tapi dalam istighfar itu ada segala kesenangan di akhirat. Faham? Sebab minta ampun, bila Allah ampun, Allah sayang dia. Bila Allah sayang, wi susah tak? Tak wi susah dah. Duduk saja atas motosikal, tunggu lampu hijau. Rezek, astagfirullah, 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 astagfirullah. Hijau jalan. Boleh dapat putih. Jadi kalau kita ada kerja lagu mana pun nak kederah, jangan terus bangun lepas pada salam. Sekurang-kurangnya istighfar lah. Tak boleh nak baca panjang. Imam lain, dia kerja dia tu imam dah. Kita ada kerja pula nak pergi ambil anak nak atau tuition. Jangan terus bangun, pergi ambil motor. Sekurang-kurangnya lepas pada salam, astagfirullahalazim, astagfirullah, atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, bangun.
Sekurang-kurang amalkan sedikit sunnah hak Nabi amal lepas sembahyang. Juga sebut dengan betul. Jangan macam setengah-tengah orang tua astaghfirullah. Tu bukan, tu salah tu. Nah, kita tengok budak-budak kan, dia rebah muta astaghfirullah budak-budak. Apa ni? Astarapi. Asta tu tudung. Bukan minta apa, tudung. Rapi tu Rapi. Penyanyi Hindustan. Pyari kana momene sunata gai. Jadi sebut molek tudung Hindustan ni pula Astaghfirullah, aku minta maaf akanmu wahai Allah. Nak? Molek. Kali apa dah? Astaghfirullah. Nak start mutu bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Start mutu. Nak? Hak pakai rum lah. Hak moden sikit. Kan sini je. Berhenti mutu. Astaghfirullah boleh. Duduk patan tengok apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nak? Tuhan ampun dosa kita. Dosa mata tengok. Dosa telinga dengar. Banyak kan? Kaki lakah. Nak? Tangan menjamah. Mata tengok tak? Benda haram. Banyak tak? Tak. Istighfar. Tangan pegang tak lagi benda haram? Pegang dia. Pegang dia. Pegang kambing. Dah? Rapuang. Pegang rapuang tangan. Tu akan jubah. Tokeh lagi. Kalau akan Melayu lah kat anyok akan jubah bukan rapuang tu. Nah, astagfirullah, astagfirullah. Ada dosa belaka, Tok Imam ada dosa. Dak molek dia tengok Tok Imam juruh molek. Duk di sini molek rumah. Mula tahu lagi. Pakai spender haji lalu panok. Dah. Dosa juga. Ni buat gaduh gitu. Bang, buat gaduh. Nah, antara komak je jubah dia bawah, tubik beli air tu sendiri spender saja lalu ke depan anak. Anak itu ayah. Undertaker. Dosa jaga tak? Ulama ada dosa juga. Ngelak dengan bini dia, ngelak dengan adik-beradik dia. Nah, ada dosa belaka, tak ada dosa para nabi, para rasul. Astagfirullah. Nampak? Adalah jawapan bagi kesilapan kita. Nak buat wirid boleh tak? Boleh buat wirid. Ambil sebeh je. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada satu pondok tu kita pergi solat subuh. Solat subuh tu dia tak kuliah lalu, dia istighfar. Dia istighfar banyak 300-400 kali ada. Bang, duduk cek umur 8 tahun 9 tahun depan. Tu duduk belakang. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beratus-ratus habis akad doa baru kuliah. Duduk cek je. Istighfar dah. Pagi 300 dah. Umur baru 7 tahun. Toki dia 70. Khapau lama teruk. Khapau. Mai atas buka. 400. Cucu 400 kali istighfar. Toki daun 400. Jadi kita berhenti kat tu, dan adalah Rasulullah SAW bila berpaling dari semayang nescaya minta ampun ia. Wallahu a'lam. Soalan pertama, saya baru kahwin dan ada muskil mengenai mandi wajib. Bolehkah saya bersama suami saya selepas berakhirnya haid dan kan belum mandi wajib? Adakah mandi wajib lepas datang bulan dan persetubuhan adalah sama? Ni muslimat tanya. Baru berlaki, baru kahwin. Dia kata dia baru kahwin tapi dia muskil sikit. Bolehkah dia bersetubuh dengan suami dia dalam keadaan sudah kering darah haid, cuma tak mandi je lagi? Tu untungnya pergi belajar. Sebab kalau kita tidak tahu, kau pakai ranggok gitu lah.
Suami tu bila masuk dalam bilik malam pertama, panggil malam pengantin. Tanya dulu isteri tu beberapa perkara, nak tengok tentang kepahaman dia dengan hukum syarak. Orang dulu-dulu tanya sekurang-kurang haid lama mana. Isteri dia pun jawab gini. Haid paling lama berapa hari? Test dulu tengok. Ni dak romeh selalu. Berat anggup. Jadi macam orang putih bodoh. Tanya hukum tu. Suruh ngucap tu dengar pelak ke tak? Jawabnya, apabila kering perempuan itu daripada darah haidnya, segala yang haram tetap haram, melainkan dua perkara. Dia bila haid ni, dia ada berapa perkara yang jadi haram. Yang pertamanya, perempuan yang haid haram semayang, haram puasa, haram pegang Quran, haram baca Quran, haram duduk dalam masjid, haram dijima oleh suaminya, haram tawaf, haram benda lagi puasa. Ada tak? Tu. Maka semua apabila darahnya kering, tak mandi lagi, tetap haram semua tu, melainkan dua perkara sudah menjadi halal. Jadi lain pada cerai dan puasa, wajib kena mandi dulu. Jadi jima kena mandi dulu tak? Kena mandi dulu, baru tak haram. Cerai tak haram dah, kerana telah kering. Syarat menghitung hari-hari menghitung iddah tidak disyaratkan mandi, syarat kering darah. Puasa boleh walaupun belum mandi daripada haid, syarat sudah kering darah. Jima haram. Kerana Allah buat ghayah dalam Quran, jangan kamu jima isteri kamu. Wala boleh dalam Quran. Siapa ingat ayat Quran? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu jima akan isteri kamu yang sedang haid hatta yathurna, sampai isteri kamu itu kering darahnya. Syarat pertama. Lepas tu Allah sambung pula ayat fa iza tataharna fa'tuhunna, maka apabila kering darah dan mereka telah mandi, maka baru boleh kamu jima. Nampak ni? Dua syarat aja tak? Yang pertama hatta yathurna, sampai kering darah. Yang kedua syaratnya faiza tataharna, maka bila mereka telah mandi. Jadi dua situ. Syarat kena mandi. Dah kalau mandi saja dah kering boleh tak? Tak boleh tak, pasal dua syarat. Darah kena kering dan yang kena mandi. Faham tu? Banyak orang yang lambat qada puasa hingga masuk Ramadan berikutnya, kemudian dia qada puasa tersebut tapi tak bayar fidyah hingga masuk Ramadan seterusnya. Fidyah dia jadi berganda ke tak? Jawabnya jadi berganda. Melainkan tak boleh nak bayar fidyah kerana miskin. Dia sepatutnya bayar tahun lepas nung. Tapi tahun baru ni belum puasa ni dia dah dalam qada sehari. Faham tak? Jadi ada ni Syawal dah, dia kena qada juga dan kena bayar fidyah. Tapi dia boleh qada saja, fidyah 3 hari tak ada sekepeng. Faham? Siapa ke raya terpang tak kena dabar fidyah dia, tetap satu juga. Kerana daripada tahun ni dia miskin. Tapi kalau dia lalai, ada piti tak keluar fidyah, fidyah dia nasuk tahun kedua kena fidyah, tahun ketiga 2 fidyah, tahun keempat 3 fidyah, tahun pertama tak ada fidyah. Faham? Saya niat musafir ke Melaka 3 hari. Bila
Bila hari ketiga tiba-tiba berubah pelang, nak duduk sehari lagi. Jadi guana sembahyang jamak qasar saya hari ketiga. Jawabnya, siapa yang niat nak duduk tak sampai waktu mukim, kemudian tak tambah pula lebih pada waktu mukim, sedangkan telah menunaikan solatnya 3 hari dalam keadaan jamak dan qasar, jawabnya harus. Hak lepas pada niat tambah hari, hendaklah hilang jamak dan qasar, semayang seperti biasa. Faham? Soalan seterusnya, batal tak puasa kunyak chewing gum? Tak batal, makruh, melainkan dia telang air liur, maka batal. Atau telang swigang. Nak? Kunyak tak batal. Yang jadi batal swigang, air swigang tu masuk dalam tekuk. Faham? Hak tu batal. Lepas tu kalau orang isyak okok batal. Isyak okok, asap masuk dalam tekuk. Masuk kan? Tapi kalau tidak isyak kunyak okok. Habis kotor-kotor. Nampak? Sewi gitu. Batal tak? Tak batal, orang panggil gila babi. Dah. Boleh tak kita lawan benda hak betul dengan mak kita? Contohnya mak suruh balik rumah mak, tapi saya tak balik sebab saya nikah dah. Jawabnya, kalau anak perempuan, dia berhajat pada izin suami untuk balik ke rumah mak. Kalau suami tak beri, tak boleh balik lagi. Mak dia tak boleh kata anak deraka. Sebab bila dia berkahwin dengan seorang laki-laki, dia wajib taat suaminya dulu. Cuma suami yang baik, dia akan beri balik dan ziarah mak dia. Adakah langsai hutang saya kalau kawan yang tolong bayar? Kita hutang kawan kita 10 riyal, orang lain tolong bayar, habis tak hutang? Boleh tak? Kira habis tak? Maknanya mak dia kata, aku tolong bayar hutangmu ke dalam mana harta orang lain, boleh tak? Boleh. Tak usah kata kawan kita beruk tolong bayar, boleh. Tak ada masalah. Bermasam muka di hari raya, tak mau bermaafan sama Muslim, dok tegur. Nak pergi ziarah rumah dia, dia balas mesej, dia kata sorry lah, lain kali lah mari. Hanya lidah saja kata silaturahim, hati tidak. Nak buat guana, kita ni orang jahat. Dia pula ni. Dia ngajuk ni, kawan dia muka catung hari raya, muka catung kok. Jawabnya bukan kata hari raya. Setiap hari kita bermuka manis bersama dengan orang. Melainkan jika kita nak memulaukan orang, maka boleh kita tak bermuka manis kerana nak memberi maslahat kepada orang dan agama. Faham? Batu akhlak terbaik Rasulullah juga. Nabi ni murah dengan senyuman. Jadi jangan buat muka masang kat orang. Nak kita hak jenis maknanya Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, nak tarik orang mari sejik, muka macam rimau nak belaki muka. Jadi orang tengok muka lugar. Senyumlah sikit. Nabi banyak senyum. Dengan orang Yahudi, siapa orang Yahudi ada yang masuk Islam kerana senyuman Rasulullah. Masalah mari di rumah tu masalah lah sebenarnya kalau raya-raya ni. Mari tak tuang tak ada, mari rumah penuh dah, banyak-banyak peseng. Jadi pak tu bermaaf-maafan. Pagi-pagi raya tu bermaaf-maafan. Maknanya kalau aku pergi rumah ni maaf dah ni. Kadang-kadang kalau pergi mari aku sibuk minta maaf lah. Jangan marah, dah raya kan. Kawan tuan rumah tu letisang dah, tutup pintu sekejap nak mandi nak berak. Ogeh juga pintu. Waalaikumsalam. Apa dak tu beri tahi kawan tu nak berak. Jadi kena tasamuh berlebih kurang lah bila raya. Benda ramai. Air tak cukup nak marah.
Kuih orang dah ingat nak akad cakap saja. Apa dah akad kuih bodoh itu. Padahal kawan tu dah letisan dah ingat waktu bik kuih. Nak, nyegi upak juga. Neh. Balik dengan kuih-kuih. Kau dah ingat. Dia ingat kau dia. Awak alik dengan tabung-tabung. Soalan seterusnya. Apa tak basuh baju yang ada darah kering campur dengan baju lain dalam mesin basuh? Sebab mesin basuh rumah saya bilah 3 kali baru sping cuci. Cuci tak kalau gitu. Baik, darah ni, kalau darah yang belum dibasuh, walaupun dia kering, dia akan sera di dalam air bila kita rendang lagi. Cuma darah ni di jenis degil. Walaupun hak merah dia tu tanggal dah, kesan darah tu payah nak tanggal, nak baju putih. Batulah kalau darah itu maknanya banyak, tak boleh kita campur dengan baju lain. Sebab bila dia basah, air tadi mutan najis. Masuk dalam baju bersih, baju tu sudah juga kena najis. Dia gitu. Kena bilah juga luar. Sping tak kira per kali. Bilah kali yang terakhir itu menjadi wajib kalau dalam basuhan itu ada air yang terkena najis. Tapi darah yang kita basuh dah baju ada kesang lagi. Nampak? Yang jenis tak tanggal. Gitu boleh masuk balik dalam washing machine campur dengan baju lain. Kerana hak ni dia panggil asar dami. Kesang darah saja, bukan darah dah. Warna darah saja. Soalan seterusnya. Kalau kita buat zalim ke natang, luput tak pahala kita sebelum ni. Saya ada dengar ustaz khabar kalau buat zalim ke manusia, luput pahala. Acu cabuk khabar sikit. Nabi mengharamkan kita melakukan zalim sesama makhluk. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata makhluk itu termasuk hayawan. Kerana ada hadis-hadis lain Nabi sebut benar. Seorang perempuan yang dikurung kucing dan dia tak beri makan, mapuh kucing tu, dan dia masuk neraka kerana seekor kucing. Menunjukkan sini tak boleh buat zalim. Tak? Zalim tu pula, tarikh zalim pula, maka tidak ada hak-hak yang tertentulah. Kerana hadis hanya kata jangan buat zalim. Tapi lagu mana kata zalim lah, ni tak zalim, hak ni baru zalim, hak tu tengok atas keadaan sekarang lah. Keadaan akal kita. Tak? Umpamanya soalannya dia ambil kucing, dia pergi kerak ekor. Zalim tak? Zalim. Siapa sakit dia. Nak? Tapi kalau kerak bulu ekor, zalim tak? Tak zalim. Dia pergi cukup kepala kucing. Tengah dia buat tinggi gitu. Faham tak? Jadi kucing tu sakit tak? Tak lah. Tu tidak dikatakan zalim. Faham? Lembunya kicap biru lembu. Faham tak? Lembu tu boleh makan tak? Boleh makan. Boleh jalan tak? Boleh jalan. Tidak zalim. Faham tak? Tapi tak ada kerja panggil kicap lembu. Tapi kalau lembunya masuk makan tanaman ni kicuah cuka Belanda, tu zalim. Pasal lembu dia tak sekolah. Mana dia tahu haram tak haram. Dia tengok molek, mu tak tutup isi bagak, ingat kena suruh dia makan. Dia pun makan pokok bunga beli pasal tani jadi. Faham? Ni pergi katok lembu. Zalim lah. Betul ke seorang itu tidak berniat puasa dan bangun sahur tu sudah dikira berniat? Jawabnya betul juga dan tak betul juga. Jadi kalau dia bangun sahur, dia ada ingat nak berpuasa esok hari, barulah sahur itu dikira berniat. Tapi kalau orang bangun sahur tak teringat puasa esok hari, dia teringat ke nasi dia nak makan, sahur itu tidak dikira berniat. Faham? Apakah orang puasa lebih 6 hari pada bulan Syawal kira guana? Dapat pahala sunat biasa. Kerana Nabi sebut sittata ayyamin, 6 hari saja. Kita pergi puasa 7,
maka 6 hari dapat fadilat Syawal, sehari tadi dapat fadilat puasa sunat biasa. Faham? Jika orang puasa mengumpul air liur banyak-banyak di dalam mulut, lalu ditelan, batal ke tidak puasa dan perbuatan begitu? Jawabnya tidak batal. Air liur ni sunat kita telan ketika berpuasa untuk membasuhkan tekuk, kerana kita tidak boleh makan minum. Makruh berludah ketuh kerana berpuasa, kerana menyampaikan suasana jijik bagi orang Islam. Dak ni kena kumpul banyak dari subuh lepas asar petang itu. Nampak? Bengok. Dak batal. Kerana air liur dia tidak dikira membatalkan. Faham? Ada satu masalah makan tak batal masalah ni. Sengaja makan tak batal. Kamu dengar tak? Sengaja makan nasi tak batal. Tak sengaja memang kabur sama dah. Masalah mana? Sengaja makan nasi tak batal juga puasa. Makan telang habis pinggang. Bak mana? Tak batal. Itu kabur dah. Kena paksa. Orang nak puasa api KL bulan puasa, sekiranya dia bertolak dari mungkin ladang, ketika siapa cenering boleh dok dia nak bahang nasi kukuh atas nama musafir. Dia ni bukan nak musafir, nak bahang nasi kukuh. Jawabnya ada 2 pandangan ulama dalam bab berbuka bagi musafir. Yang pertama, hendaklah dia itu mengalami kesukaran untuk meneruskan akan puasanya. Meneruskan akan perjalanan. Jika meneruskan puasa, maka orang ni boleh buka. Paman dia bawa lori. Jadi kalau dia sampai ke Mamang dah, kalau tak minum air, tak makan nasi, tak perut, jadi ngatuk mata. Bahaya kan, kemalangan dan sebagainya. Sebab kenderaan ni nyawa orang. Maka dia pun berbuka lah, tak puasa, tidak haram. Kerana dia musafir. Pendapat yang kedua, tak syarat mengatuk, tak ngatuk. Siapa yang nak musafir, boleh tidak berpuasa. Kerana umum ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang kalangan kamu yang sakit atau berpuasa, maka boleh berbuka dan ganti pada hari yang lain. Nampak? Cuma jadi fitnah lah. Kalau kita buka dalam musafir, sebuah bah berhenti bahan nasi buku belaka biar patah. Dengung. Menenggok ramai-ramai biar patah. Loh mana? Musafir bawah nak pergi KL. Jadi jangan beri orang nampak. Tak? Soalan seterusnya, Tok Imam sebut subhanallah, masa mula-mula tu kabur korang kira sekali tak? Jawabnya kira dah sekali kalau dikosakkan dengan bilangan. Kadang-kadang pergi surau orang suruh jadi imam. Imam bila tak mari, acu kabur syarat untuk jadi imam. Gayak juga ni, main dengan dok biasa ni. Dia ni tak rajin jadi imam, orang suruh jadi imam. Tok imam tak mari, tok bila tak mari, raya lagi. Jadi dia kata, dia tulang dia gitu pakai jubah. Raya pakai jubah. Lohor mayang hari raya. Tok imam duk kipas hati gitu. Tak dang nak mari. Tok bila rebah dah mabuk tapir. Raya mau je kekek ni. Ada pula akak tapir dengan air gas. Nyanda tok bila. Berok perek-perek. Jadi kawan ni pakai jubah pergi mayang lohor, kau suruh jadi imam. Nak tolak kau mangak jubah Al-Asir. Kata 80 no. Jadi nak tahu syarat-syarat jadi imam ni tak payah. Bukan syarat-syarat nak jadi angkasa awang. Tu payah.
Syarat-syarat nak jadi imam mudah. Bukan syarat-syarat nak jadi maknanya pemandu jet pejuang. Nak atau syarat nak jadi doktor kena pandai bahasa orang putih. Mudah sangat. Iaitu dia seorang yang Islam dah. Dan dia laki-laki dah. Menutup aurat, tutup aurat dah. Dah betul bacaan semayangnya. Takbir dia betul, Allahu Akbar. Boleh imam tu. Dah tak boleh Allahu Akbar. Tu tak boleh. Fatihah betul tak? Betul. Walaupun tak berlagu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh tu. Boleh jadi imam dah. Kemudian tahu hukum-hukum semayang. Kalau tak betul, buat gua ni. Kalau salah rokok, buat gua ni. Hak tu mastur orang tak tahu. Jadi ambil atas 3 syarat tadi, kebanyakan daripada kita boleh jadi imam dah. Sebab kita semayang seorang di rumah dah. Jangan baca pelak sudah. Ghairi magedu. Tu tak boleh. Siratal labi tak boleh. Alhamdulillah tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu duduk belakang bawah, belakang. Tak. Soalan yang seterusnya banyak ni tak dang ni, kita baca semula lah. Mak saya kahwin 2. Mana pula mak mu kahwin 2? Arwah ayah kata dia tak reda kalau bekas suami mak masuk dalam rumah dia ni. Sehingga ni bekas suami mak saya, bekas suami mak saya tu nak ziarah abang saya di rumah saya sekarang. Apa hukum bekas suami masuk rumah yang saya duduk sekarang ni? Uduhnya tulisan. Tengok. Baik. Ayah dia sebelum mati dia kata aku tak reba aku tak reda kalau aku mati bila-bila mu menikah lain laki mu mari moh ni. Dia kata ke bini dia. Faham? Dia pun matilah lepas pada kata tu, kejut. Mak dia pun berlaki lain. Bila berlaki lain, laki tu boleh mari dak rumah tu. Pasal ayah dia kata dak reba gitu. Faham tak? Ni banyak berlaku. Tak mesti kata ke laki lain. Kadang kata ke anak. Balah dengan anak, kata ke anak dara. Jadi kita boleh selesai selalu masalah. Tak? Baik, lepas pada mati, rumah tu jadi milik siapa? Biar waris. Jadi siapa yang dapat rumah tu? Katakan dia banyak rumah. Bini dia dapat rumah tu. Anak ni dapat rumah sini. Ni rumah sini. Maka hak rumah tu, waris hak dapat tu ada ke kata tak reda juga? Tak ada. Boleh mari. Faham? Jadi bila kata tak reda tu, tak laku dah. Sebab masa dia hidup, berlaku tak lagi bini dia ada suami lain? Tak. Maka tak sah kataan gitu. Faham tak? Dia sama macam gemak. Dia kata aku, pak dia kata ke anak dia. Anak dia ni nano sangat, nak degil tak dengar kata. Nak beli motor, jual motor. Beli basikal, tahu dalam sungai. Padahal menyusah ke dia je. Kakak habis 800, bayar dah sama motor.
Bahan lokak jamin 2,500. Sakit hati sangat. Dia kata kalau aku mati bila-bila, aku tak halal mau makan harta aku. Dia kata anak hak jahat tadi. Faham tak? Jawabnya anak jahat tadi boleh makan juga halal. Kerana perkataan manusia tak boleh membatalkan hukum yang telah tetap. Hukum yang telah tetap, 2 jenis anak saja tak boleh makan saka. Yang pertama, anak yang murtad, masuk agama lain. Faham tak? Yang kedua, anak tu yang bunuh pok tu. Maka mati pok. Mitok piti nak beli rezek pok tak beri, tikang pok. Mati, tak akan saka. Faham? Hak lain tak reda ke, tak alai kopek ke, marah guana pun, ngisak ke apa, makan saka. Faham lagi? Jadi dia kata kalau mu nikah lain bila-bila, tak apa, tapi laki mu aku tak reda mari rumah aku ni. Jawabnya betul lah kalau rumahmu lagi. Tapi dah mu mati jadi rumahmu lagi. Tak lah, jangan buat order gitu. Kalau kahwin mesti kena lamar dulu ke? Dah nak kata guana. Ni sedih ni. Boleh tahan pula ketang ni. Nyanyi. Dia kata kalau kita nak kahwin dengan orang puang, kita kena lamar dah. Lamar ni pinang lah. Bahasa itu 2, lamar dan pinang. Benda makna lamar dan pinang ni, makna kita mengajak pasangan berkahwin pada masa hadapan. Mengajak dengan lapah lagu mana? Dia ada lapah kinayah, dia ada lapah soreh. Lapah jelas. Lapah jelas meh kita kahwin, dia panggil meminang, melamar. Saya nak ajak awak kahwin. Ya tu. Awak nak tak jadi isteri saya? Faham? Saya nak berkongsi hidup dengan awak. Tu kinayah. Kena niat meminang. Faham? Jadi ada tak orang kahwin dia tak kata lapah-lapah gitu. Dia dah mari di rumah ni, ngomong dengan ramai-ramai. Apa hak puang? Babu pula ni. Nak kahwin dengan awak. Nak? Tak apa, saya setuju lah. Mujur aku. Tapi kalau buat kita biasa kau setuju tak? Tak pasal tak khabar pun nak kahwin. Betul tak? Jadi kalau kita nak kahwin dengan seseorang, kita kena khabar dulu saya nak kahwin dengan awak. Kena khabar tak dulu? Kena khabar dulu, tu dipanggil melamar. Cuma nak faham melamar dalam Islam dengan melamar di sisi budaya Melayu. Melamar dalam Islam, pihak lelaki atau wakilnya berkata dengan ada yang maksudnya dalam kataan mengajak menjadi pasangan isteri atau suami, itu dikira meminang dah. Walaupun dia cakap jauh. Hak tina duduk Pulau Ketang ni, hak puan lelaki duduk di Pulau Hong Kong. Pakai alu gini je, meminang juga. Atau jauh lagi, hak lelaki kerja jauh, dia jaga apa benda ni, projek di planet Mars tau. Dia pun telefon, meminang juga. Faham? Ada lapah atau perkataan yang membawa makna mengajak kahwin, dia panggil meminang. Bila meminang gitu jadi tunang kita tak? Tak lah, tidak jawab lagi. Ramai jadi tunang lalu. Dia kena pihak perempuan jawab atau wakil dia atau wali dia. Kami setuju. Saya suka. Atau puan jawab sendiri. Nak jadilah tunang. Jadi tak ada orang nikah, tak ada kata pun ajak nikah, dah mari rombongan nak akad nikah. Jadi popongan pihak puan, surat, borang pun tak ada apa, punah janang. Jadi memang kena melamar dulu. Cara melamar kata lagu-lagu mana pun. Saya nak kepada awak, atau jadilah isteri saya. Saya kenang ke awak ni. Nampak? Itulah perkataan-perkataan. Takut nak kata, takut benda takkan katok kepala kita. Kita kata hak tak molek. Kita kata molek-molek. Walaupun kita baru tengok sekali, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok awak ni gadis yang nampak sedap mata memandang, awak pun comel pakai tudung apa semua. Jadi kalau awak kenal, saya nak jadikan awak isteri saya. Dan saya akan suruh ibu bapa saya masuk meminang. Orang marah tak? Tak marah. Orang puang kalau kata gitu, glekek. Apa kan cerdik kat tu. Jadi kata tak usah susah-susah. Zaman dulu sungguh payah. Kena patung, kena apa. Bunga sekuntum di dalam taman. Kumbang seekor jatuh berdebok. Hajat di hati ingin berteman.
Nampak? Walaupun yang lain berlambok-lambok. Nak anu jawab pula. Jadi ni senang je saya nak ke awak. Jadi isteri saya kita kira molek. Nak? Atau mesej Facebook, Skype. Tak? Dia kata ada saya tunang orang ada, tunang ustaz. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni wa 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi